Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab baru ni, kita bersambung ni, kita buka kitab barulah, nak syarah kitab baru koleksi hadis hukum ni. Koleksi hadis hukum Tengku pengarah dia Syekh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ulama Indonesia dah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Okey, buku koleksi hadis-hadis hukum ini memuatkan hadis-hadis hukum dengan berpedomankan kepada kitab-kitab hadis hukum yang muktabar. Jadi dia rujuk-rujuk, dia terjemuh dah syarah sikit dan terkenal. Kitab-kitab hadis hukum yang muktabar dan terkenal antara lainnya kitab-kitab Muntaqa al-Akhbar, susunan al-Imam Majduddin al-Harrani lah. Muntaqa al-Akhbar ni. Ulama itulah Muntaqa al-Akhbar. Yang keduanya ada kata suhul ni lagi, Bulughul Maram, susunan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni. Lebih suhul ni kali dah. Bulughul Maram dah. Dan ketiganya Al-Muharrar, susunan Al-Allamah Ibn Qudamah al-Maqdisi. Hadis tersebut diterjemahkan, diberi keterangan seperlunya agar mudah difahami untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pegangan dalam berhujah. Jadi orang nak jadi tok guru fiqh kau, nak erti fiqh ustaz ke apa, dia kena ada asas ni. Dia kena paling kurang dia kena sekali lalu supaya dapat tahu sekurang-kurangnya dalil-dalil yang digunakan oleh ulama dalam pelbagai mazhab dah. Jadi semua mazhab guna ni dalil-dalil ni. Kuat tak kuat tu tarjih lah. Yang pentingnya sekurang-kurangnya ada. Dia pernah tahu, pernah dengar, pernah ingat dah. Di dalamnya dikemukakan pula pendapat-pendapat para ulama salaf dan ulama khalaf lah, yang menjadi panutan ikutan dari zaman ke zaman, agar dapat jadikan bahan perbandingan antara pendapat suatu mazhab dengan mazhab lainnya. Jadi kita tahu pendapat ulama-ulama pelbagai mazhab dah. Baik antara mazhab yang empatnya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maupun di antara mazhab-mazhab lainnya yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Islam dunia pada waktu itulah. Jadi mazhab lain pun diterima pakai lagi lah ulama besar dah. Sufyan Ats-Tsauri ke apa dah. Jadi dulu banyak lagi, cuma ni yang paling kekal tu kerana dia lebih sistematik. Ada kitab, ada anak murid yang menyambung perjuangan Tok Guru dia, jadi sambung menyambung lah. Pak mazhab lain tu semakin hilang ditelan zaman lah, kerana tak ada penerusnya dah. Selanjutnya dikemukakan pula pentahqiqan, tahqiq kaji cek molek dah, dari penyusun mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dan dapat diikuti. Perlu dibaca dan dimiliki terutama untuk jadikan pedoman dalam pelajari hukum-hukum Islam secara benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Okey, lepas tu jadi kitab ni selesainya pada tahun 1993 dah. Tapi meninggal dah setua dia ni. Ada lagi dah. Tapi kitab cetakan buku ni dah. Lama ni ulama yalah zaman Dr. Hamka Agapa meninggal dah kali dah. Tak tahu kalau untuk meninggal dengan sana ni dah. Cuma itulah. Dah. Yayasan ni bukan dia ni. Dia tak ada dah ni. Yayasan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ni. Jadi ni pendiri yayasan ni tercetak balik kitab-kitab dia dulu dah. Ada Haji An-Nisatul Fuad Hasbi, anak dia ni dah. Profesor Dr. Nur Zaman Siddiqi, Haji SZ Fuad Hasbi. Dia anak dia belakang ni kali dah. Pengurusnya SZ Fuad Hasbi, Husni Alamat Zaki, IR Anis Helmi Jamil. Anggotanya IR Ahmad Hanif Radin, Muhammad Asraf Fakhri, IR Syamsul Zaman Syauqi Fuadi. Cetakan kedua dan tahun Semarang 2000, edisi kedua. Okey, sekapur sirah dari penerbit. Okey, naskah koleksi hadis-hadis hukum menurut rencana almarhum pengarangnya terdiri dari 11 jilid. Selama ini yang sudah terbitkan barulah 6 jilid dan masih ada jilid-jilid yang belum terbitkan lagi. Sebenarnya nak 11 jilid, tapi hak ada saya bukan apa ni jilid dah. Sejak naskah koleksi hadis-hadis hukum jilid 1 sampai jilid 6 tu diterbitkan oleh yayasan, kami telah menerima berbagai-bagai pertanyaan dari para peminat mengenai jilid-jilid yang belum diterbitkan lagi. Kami hanya menemukan 3 jilid yang masih berupa draft kasar, iaitu jilid ke berapa ni lah. Jilid yang tidak berhasil diketemukan adalah lanjutan bahagian ibadah,
Mulai pembahasan keempat sampai pembahasan ke-12. Ya. InsyaAllah dalam bulan-bulan mendatang jilid muamalah, ahwal syakhsiyah atau manakah, dan tindak pidana lah hukum-hukum hudud ke apa ni, makanan dan minuman serta pemerintahan peradilan akan dapat diterbitkan. Dia kata gitulah. Untuk menghilangkan keraguan maka jilid berapa ni nak saya tak kerti. Nah, 9 10 ke apa ni tak. Kami rubah dan sesuaikan jadi jilid 7 8 dan 9 ni dah. Dengan nombor hadis tetap sesuai dengan yang tertera dalam draft naskah. Semoga koleksi hadis-hadis hukum ini menjadi pahala bagi penulisnya dan memberi berkat pada penerbitnya. Yayasan Tunku Muhammad Hasbi Siddiqi, ketua dia. SZ Fuad Hasbi dia. 18 Mac 2000, 12 Rabiul Awal, 1420 Hijrah. Okey, kalimah pembimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sabiri na'maihi. Wassalatu wassalamuhu ala khatama anbiya'ihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Umat Islam di masa ini amat memerlukan satu kitab fiqh yang menerangkan tentang fiqh hukum Islam yang langsung diambil dari as-sunnah, yakni al-hadis. Cara mengaji kita kata betul sebenarnya kira ambil Al-Quran hadis lalu lah. Okay, pendapat ulama tu lepas waktu beli Al-Quran hadis dah. Tu baru adab je betul kalau kira lah benar, tapi ada sebab tertentu lah zaman berzaman untuk memudahkan pembelajaran itu jadi matan, fiqh dan sebagainya dah. Tapi asal-asal molek ni ngajinya waktu beli Al-Quran sunnah barulah kefahaman itu daripada kefahaman ulama. Dan yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para mujtahid atau berdasarkan takhrij pendapat yang dihasilkan para ashab, bagi ulama-ulama imam-imam dalam mujtahid lah. Ashab ni ulama-ulama dalam mazhab ni. Siapa pun tidak dapat membantah bahawa hukum yang telah digali secara langsung dari Al-Quran dan hadis pada masa akhir-akhir ini telah terbenam dalam dasar lautan pendapat para fuqaha. Kalau kita ikut kitab-kitab banyak pendapat fuqaha ni tergelik aku hadis. Ada hadis sikit kadang dia boboh dah, kadang dia tak boboh. Kalau hak boboh pun syarah tu kata lari daripada hadis ni jauh sangatnya kona pendapat dah. Dalam dasar kitab-kitab fiqh yang ribuan jumlahnya dah, hingga sangat sukar untuk mengklasifikasikannya dah. Kalau kira kitab banyak sangatlah, beribu dah tak fiqh pada. Lemahnya semangat dan kemauan pendukung-pendukung fiqh Islam untuk mengembalikan pendapat para ulama kepada Alkitab, Al-Quran dan hadis. Dah. Lemah ulama-ulama kedua yang mutakhir ni banyak sangat pendapat ulama-ulama kara kitab ni. Dia pakai tengok kitab selok tenganga kita ada dah. Jadi dia nak kembali pada nak betul kau ni pendapat tak lari pada Al-Quran hadis tak secek dah. Kira tok guru ni tok guru hebat ke. Pakai selok keking, pakai tak terbang tu dah. Tengok kitab rebuh dah. Baik dalam teori maupun dalam praktiknya adalah sebab utama bagi kemunduran hukum-hukum fiqh Islam yang berasal dari dasar asas syariat Islam. Jadi bila kita nak periduk ke syariat Islam, ilmu fiqh ni, dia sepatutnya kena kembali pada Al-Quran hadis nak. Walaupun hebat setara mana tok guru tu, kita kena pakai dia berdasarkan hujah Al-Quran hadis. Dia kata setara ni pendapat dia sebab apa, dalil yang mana nah. Kena tanya sama, barulah jadi hidup segar, bogar dan tidak taksub, tidak melampau kita terima pendapat-pendapat ulama. Penyelewengan umat Islam dari dasar asasi syariat itulah pangkal pokoknya kerengganan mereka dari agama Allah. Walaupun berasa-rasa beragama, bersemangat agama, tapi kalau dia mati ikut Al-Quran hadis, ikut pada jemaah ulama-ulama mereka saja, pendapat ulama mereka dah. Tuduh orang ni liberal ke apa dah. Tapi tak cek dengan Al-Quran sunnah. Dah. Maka ia akan jadi lagi lah. Dah. Sebenarnya renggang. Sebenarnya mereka semakin menjahil agama Allah yang sebenarnya. Jadi taksub. Dan itu pula yang merupakan sebab bagi jatuhnya martabat mereka di mata dunia. Sehingga dapat diinjak-injak oleh bangsa yang musuh Islam. Kadang-kadang kalau kita tengok. Kenapa umat Islam lemah ni? Kadang-kadang terlajak taksub. Mazhab, taksub sufi ke apa dah. Tak boleh berfikir. Tok Guru betul belakang dah. Tok Guru tak wali. Tapi kan kena jajuh negara. Gitu jadi masalah. Kita yakin bahawa umat Islam tidak akan dapat kembali kepada kemuliaan yang mereka telah hilangkan itu. Melainkan dengan jalan mereka mesti kembali kepada ajaran agama mereka yang benar. Nak suruh umat Islam bangkit, kena tinggalkan bid'ah, kena ikut fiqh yang berdasarkan hadis, Al-Quran dan hadis. Dengan mengembangkan kebudayaan Islam yang sejati, yang betul, budaya Islam betul dah. Bersih dari pengaruh kebudayaan asing. Sama ada budaya khurafat Hindu ke zaman-zaman dulu. Atau budaya moden, budaya orang Arab, orang Barat ni.
Hal ini akan dapat dicapai antara lain dengan perbaiki cara memberi pelajaran pada para umat dengan mengubah sistem pengajaran fiqh. Cara mengaji tu bukan secara pendapat ulama mata fiqh saja lah. Kalau boleh lah, biar ada dalil lah. Biar ada dalil lah. Barulah kita berasa hidup, berasa ruh, ada semangat lah. Dengan mempelajari fiqh Islami bersama dengan dalilnya dan menyesuaikan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad dengan keadaan masa, suasana umat dan lain-lainnya. Dengan pelajari fiqh Islami secara merdeka dah, bebas, terlepas dari fanatik pada suatu mazhab saja. Dan dengan mempelajari kaedah-kaedah fiqh yang dipautkan pula dengan usul-usulnya. Jadi kait dengan usul-usulnya. Jadi kita ni ada setengah orang suruh ikut step je lah. Telaki ni. Kadang-kadang sebagaimana Ustaz Nadruh ni, setengah ustaz-ustaz kita ada klik musik ke apa tak. Duk suruh khatai kitab Kifayatul Awam tu bahas 10 kali lah, berapa kali lah. Lepas tu ilmu dia kah memanglah ada kefahaman lebih dalam dah ulil-ulil, tapi baca kitab tu tak tahu baca kitab, jadi dia berasa Asy'ariyah tu lah nak. Tapi baca tu saja, belajar tu saja, tak boleh nak lawan lah anti hadis apa bukan jadi ni etis ke apa, tak boleh nak lawan dah. Jadi kena cepat baca kajian mengaji tu, jangan terikat dengan satu kitab dah. Kitab tu hebat setang mana pun, mengaji tak guru tu, belajar tak guru tu, kitab lain pula. Dia kitab lain kan ada benda yang diulis sama dengan kitab yang awal tu dah. Jangan duk takut. Tak faham maulid ni, tak lagi kitab lain. Jangan takut. Kita pertama baca kitab lain, mengaji kitab lain. Bila mengaji kitab lain, adalah ulangan balik pada kitab dulu dah. Barulah cepat mengaji dah. Ataupun bukan semata-mata dengan sistem telaki dah. Ataupun sistem kajian, buat kertas hijau ke apa, debat ke apa. Mengaji juga, sistem pengajian tidak semesti nadah untuk guru sosok sayat-sayat dah. Mungkin dengan cara buat ringkasan debat buat macam usrah dah. Dia mesti pun ada dak ngaji style gitu. Dia ngaji banyak dengan usrah. Dia jadi alim dengan usrah, bukan dengan talaqi juga dah. Dia bedah kitab ke apa, dia buat kajian betul depan tok guru dia, depan nakibnya. Nakib lebih betul jawab balik gini. Cepat. Jadi kaedah tu lebih cepat daripada telaki dah. Tak apalah tu cerita kaedah dia dah. Yang keempatnya, dengan menjadikan tujuan dari mempelajari fiqh untuk memelihara hukum-hukum yang telah dinaskan dalam Alkitab dan Sunnah. Dan hukum-hukum yang telah diijma'kan. Jadi kita mengaji fiqh ni untuk jaga agama, jaga Al-Quran dan Sunnah dah. Tu poin dia dah. Kan jangan kita terbalik pula dah. Mengaji fiqh tinggal Al-Quran Sunnah. Dia kaedahnya mengaji fiqh ni biar jangan tinggal Al-Quran Sunnah dah. Biar kita berasa kemah berpegang dengan agama yang ada fiqh, yang ada rujukan kitab dan sunnah. Dengan yang kelima ni, iaitu dengan meninjau pendapat-pendapat mujtahidin untuk diambil mana yang sesuai dengan masa, tempat uruf dan tabiat umat sebagai yang telah dilakukan oleh ulama salaf. Maka untuk mengisi kekosongan ini dengan mengharapkan taufik dari Allah SWT, saya himpunkan hadis-hadis hukum dalam satu buku dengan berpedoman kepada kitab-kitab hadis hukum yang terkenal. Seperti Muntaqal Akhbar, susunan Imam Majduddin Al-Harani yang kemudian disyarahkan oleh Imam Syaukani. Ibn Taymiyah ke apa Majduddin ni? Asal macam Ibn Taymiyah ni. Tak apalah, yang penting dia dah. Muntaqal Akhbar itu kitab hadis hukum ni. Imam Syaukani pula syarah. Kitab je bernama Naulul Autar. Nasuhlah Naulul Autar ni. Kalau kita nak mengaji hadis hukum fiqh, kena baca ni lah. Paling kurang kena nak ayat lah dah. Naulul Autar terbakat dah dah. Tekad nak baca. Tapi Naulul Autar ni syarah bagi kitab Muntaqal Khabar. Yang kedua, kitab suhur juga Bulughul Maram, susunan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dengan kitabnya yang dinamai Subulus Salam. Kitab kedua suhur ni, kitab Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam dah. Imam Sun'ani. Dan oleh Allamah Siddiq Hasan Khan dengan kitabnya yang dinamai Fathul Alam. Itu Siddiq Hasan Khan, Fathul Alam ni. Yang ketiganya Al-Muharrar, susunan Al-Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Kitab hadis hukum juga dah, Muharrar. Hadis ini saya terjemahkan dan saya berikan keterangan-keterangan yang diperlukan sahajalah untuk memahami hadis tersebut dan untuk jadikan pegangan sebagai hujah. Isyarah tidak panjang manalah dah. Keterangan-keterangan itu saya bagi pada 3 bahagian. Pertama, dalam bahagian pertama yang diawali dengan angka Romawi 1 kecil, macam air dah. Saya terangkan ulama-ulama yang mentakhrijkan, mengeluarkan hadis tersebut dan nilainya
derajatnya serta dalalah petunjuk dari hadis tersebut. Dengan demikian, nyatalah hukum-hukum fiqh nabawi, hukum-hukum yang kita fahami dengan mudah dari hadis sendiri dah. Jadi, waktu ambil takhrij kekuatan hadis, petunjuk daripada hadis tu baru kita faham dah. Jadi ulama bagi kita faham, bukan kita pakai sendiri. Tapi nak jadi kadang-kadang dia terang atau secara umum tu kita boleh faham dah. Dia dalil tu kaedah apa dia pakai automatik kita faham dah. Dengan dan atau yang langsung diangkatkan dari hadis lah dah. Yang kedua, dalam bahagian kedua saya terangkan pendapat-pendapat para mujtahidin sahabat. Jadi ulama sahabat lagi dah. Yang kedua ni tabi'in ni, ulama tabi'in ni. Lepas tu mujtahidin tabi'in. Lepas tu baru pendapat-pendapat para imam mujtahidin, 4 mazhab lah dari para imam mazhab ni. Yang ke I-nya, pendapat-pendapat ulama yang terkenal dalam suatu mazhab. Dalam bahagian ketiga, saya kemukakan pentahqiqan dan penyaringan untuk memudahkan mereka yang hendak memilih pendapat yang kami pilih. Kerana pendapat itulah yang kuat menurut kami dari pendapat-pendapat lainnya. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum dan pendapat-pendapat ahli fiqh ini kami berikan nama koleksi hadis-hadis hukum. Kami kemukakan pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf yang menjadi panutan ikutanlah dari zaman ke zaman, agar dapatlah dia ada perbandingan antara suatu mazhab dengan mazhab yang lain, baik di antara mazhab yang 4 maupun di antara mazhab yang lain yang hidup di antara kalangan masyarakat Islam di alam Islami lah. Kemudian kami kemukakan pentahqiqan lah. Nak tahqiq hak mana kuat ya. Yang mana benar dah. Guna menyatakan mana yang kuat di antara pendapat-pendapat itu menurut pentahqiqan kami. Semoga kiranya kita ini menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam pelajari Malaysia apa sama lah, dalam pelajari hukum-hukum Islam yang menerangkan pendapat ulama besar Islam diikuti oleh ulama umat dunia dari abad ke abad. Mudah-mudahan usaha ini dengan limpah kurnia Allah SWT menjadi suatu amalan soleh yang kekal manfaatnya bagi kami sekeluarga. Wallahu muwaffaq. Wassalam Tuku Muhammad Asbi Asdiqi, Yogyakarta, Ramadan 1345 Hijrah, Januari 1946 Masjid. Dia meninggal tahu bila awal juga muda agak dah. Di 1946 Masjid kitab ni buat dah. Okey, penjelasan tentang isi kandungan buku koleksi hadis-hadis hukum. Buku ini direncanakan terdiri dari 11 jilid yang mengandungi berapa bahagian. Tiap-tiap bahagian mengandungi berapa pembahasan. Tiap-tiap pembahasan mengandungi berapa bab. Masing-masing bab mengandungi berapa masalah. Tiap-tiap masalah mengandungi berapa hadis yang menjadi materi dan hukum. Bahagian pertama ibadah. Bahagian ini mengandungi 12 pembahasan. Pertama taharah, kedua solat, ketiga jenazah, keempat zakat, fitrah dan sedekah. Yang kelima siam dan i'tiqah, yang keenam manasik haji dan umrah, yang ketujuh hadaya dan dhahaya, sembelih lada, korban. Ke-8 akikah, farad dan atirah. Ke-9 nazar, ke-10 sumpah dan kafarah. Ke-11 jihad dan latihan perang. Ke-12 merdekakan budak. Bahagian kedua muamalah. Bahagian ini mengandungi 19 buah pembahasan. Pertama jual beli, kedua hutang piutang, ketiga gadai menggadai. Perbahasan keempat memindahkan hutang kepada orang lain, dan tanggungan dan jaminan, menyatakan kebankratan dan mencegah bertindak tak boleh guna harta lah, bankrupt. Yang keenam perdamaian dan hukum-hukum ketetanggaan. Ketujuh perkongsian dan berdua laba. Tukar pada cerah sikit. Tak nampak juga dah. Ke-8 perwakilan, ke-9 musaqah dan muzara'ah, ke-10 sewa menyewa, ke-11 menitipkan barang dan meminjam, ke-12 menggarap tanah yang mati, ke-13 menyeroboh hak orang lain, seroboh dah. Yang ke-14 menyanggah penjualan kongsi atau ketetanggaan atau tetangga lah. Ke-15 barang temuan, ke-16 hibah dan hadiah, ke-17 waqaf, ke-18 wasiat, ke-19 faraid. Dan ketiga ahwal syakhsiyah atau munakahat, 12 pembahasan. Pertama nikah dan hukum-hukumnya, yang kedua hukum-hukum nikah orang kafir, yang ketiga mas kahwin, keempat malimah dan pergaulan rumah tangga, kelima talak dan hukum-hukumnya, keenam khuluk dan hukum-hukumnya, ketujuh rujuk, ke-8 ilak zihar dan kafarah, ke-9 li'an, yang ke-10 iddah, yang ke-11 rada' penyusuan, yang ke-12 nafkah belanja keluarga dan hadanah melihara anaknya. Bahagian keempat, tindak pidana lah hukum hudud ke apa ni dah.
Dan hukum-hukumnya. Bahagian ini mengandungi 7 buah pembahasan. Pembahasan pertama, pembunuhan dan pelukaan. Kedua, diat dan hukum-hukumnya. Ketiga, perzinaan dan hukum-hukumnya. Keempat, pencurian. Kelima, hukuman yang dijatuhkan atas peminum arak. Keenam, hukuman yang dijatuhkan atas perompak dan buruh ke apa. Yang ketujuh, hukum orang murtad. Yang kelima, makanan dan minuman. Bahagian ini mengandungi 5 buah pembahasan. Pembahasan pertama, binatang-binatang yang halal dan yang haram. Yang kedua, pemburuan dan penangkapan binatang. Ketiga, melayani tetamu. Keempat, minuman yang memabukkan. Kelima, pengobatan. Bahagian keenam, pemerintahan dan peradilan. 2 pembahasan. Pembahasan pertama, hukum menegakkan kenegaraan dan peradilan. Kedua, pembuktian dan perkara-perkara. Gitulah. Ini kita tak baca lah dah. Pembahasan taharuf banyak lah perbincangannya. Bab pertama, hukum air. Lepas tu bab kedua, hukum najasah. Dah. Membersihkannya masalah tubuh orang Islam dan selainnya membersihkan darah haid banyaklah dah. Kita kisah soal lepas ni dah. Ketiga, hukum tentang berjana dah, bekah mah perak gapo tembaga dah. Penjana daripada toilet tempat orang kafir dah. Keempat, hukum buat air. Berzikir kala akan masuk ke jamban. Zikir kala tak kala keluar jamban dan sebagainya lah. Banyak cara lah kita kira dah. Yang kelima, hukum mandi dan sebabnya. Mandi kerana keluar mani, mandi bertemu dua khitan dan macam-macam lah. Yang keenamnya, hukum berkaitan dengan haid, istihadah dan nifas. Darah haid ke apa lah. Ketujuhnya, hukum bersugi dan bersihkan badan. Masalah macam-macam. Yang kelapannya, ada 2 benda masalah 57 hadis. Masalah ke-97, membaca masalah di perluan waktu wuduk. Membasuh tangan di luar berjana. Macam-macam lah, kita tak baca sesuatu dah. Panjang sangat. Bab ke-9, hal yang batal wuduk dan yang menghendaki wuduk. 15 masalah, 29 hadis. Yang ke-10, hukum tayammum. 9 masalah, 12 hadis. Macam-macam lah. Padalah sekat tu dia bahagian pertama ibadah. Lepas ni wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.